Zara sangat degil. Ibu mentuanya menjualnya ke kedai bunga mekar. Mistress suruh gantung dia selama 7 hari 7 malam. Dia masih tak nak mengalah ke... Betul tuh. Suaminya, Adam, terkorban dalam pertempuran dengan Marshal muda Haris. Apa gunanya kekal setia? Itu memang bodoh. Baik tuan, sebelah sini. Kenapa tergesa-gesa? Tuan, malam ini kedai bunga mekar ada jualan besar. Hanya dengan 1 ringgit perak. Awak boleh beli dia untuk semalaman. Siapa cepat, dia dapat. Adam, jika rohmu menjaga aku, izinkan aku menyusulmu. Tidak lama lagi. Marshal muda, janganlah. Awak masih perlu guna taktik mati palsu ini untuk kembali ke kota secara senyap-senyap dan ambil alih jawatan Marshal. Puan Aminah dalam bahaya. Aku mesti selamatkan dia. Marshal muda. Ke tepi, semua orang ke tepi. Jangan halang jalan. Adam, betul-betul kau tak mati. Zara, bukankah aku Rizal, adik kembar Adam? Kau tak ingat ke? Rizal. Kalau macam tu, Adam, dia di mana? Adam, dia. Memang sudah terkorban dalam pertempuran. Dia mati dalam pertempuran. Zara. Sampai sendiri ke tangan Puan Aminah. Ya? Ini tanda cintaku untukmu. Aku, Adam, bersumpah. Dalam hidup ini, aku tak akan sekali-kali mengkhianatimu. Adam, kau betul-betul sudah tiada. Macam mana kau tak tinggalkan sepatah kata pun untuk aku? Adam, biar aku habiskan. Adam. Adam, berapa lama lagi kau nak rahsiakan ini? Adam, kenapa Haziq panggil Rizal Adam? 3 bulan lalu, di barisan hadapan, Rizal mati menyelamatkan nyawaku. Dia mati kehabisan darah. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, dia menitipkan aku untuk menjaga Nurul dengan baik. Aku tahu Nurul lemah. Kalau dia tahu tentang kematian Rizal, dia takkan dapat menanggungnya. Jadi aku berpura-pura menjadi Rizal. Aku tunggu sehingga dia mengandung, supaya dia ada sesuatu untuk diharapkan. Kemudian aku rancang untuk beritahu Zara yang sebenarnya. Jadi dia sebenarnya Adam. Kalau Zara pula, dia sanggup tinggalkan status sebagai penyanyi terkenal di Shanghai untuk kahwin dengan kau. Sekarang dia dah dipermalukan di kedai bunga mekar. Kalau kau tak nak dia, siapa di Shanghai berani nak kahwin dengan dia? Dia lebih kuat daripada Nurul. Baguslah kalau tak ada siapa berani nak kahwin dengan dia. Dalam masa setahun, aku akan kembali ke sisinya. 5 tahun lalu, aku seorang penyanyi terkenal. Dia seorang pembantu muda yang berpotensi di bawah Marshal.
Kami jatuh cinta. Dia letak cincin di jari aku dan buat ikrar. Aku, Adam, sanggup mati daripada mengkhianati Zara. Adam, kau mungkir janji. Puan Aminah. Anda okey? Anda kenal aku? Aku dititahkan oleh seseorang untuk sampaikan lamaran kepada anda. Orang yang hantar aku dengan rendah hati minta dalam 3 hari, anda kahwin dengan dia. Lamaran kawin? Kalau Anda tahu siapa aku, Anda mesti tahu keadaan aku. Dan Anda masih berani hantar benda ni? Puan Aminah, janganlah kecilkan diri sendiri. Dia lebih kuat daripada Nurul. Dia akan oke. Baguslah kalau takda siapa berani nak kawin dengan dia. Dalam masa setahun, aku akan kembali ke sisinya. Adam, kau tipu dan perli aku. Dan sekarang kau nak aku tunggu setahun lagi. Rupa-rupanya, ada orang yang berani nak kahwin dengan aku. Kalau aku kahwin dengan dia, boleh tak dia bebaskan aku dari Adam? Dan kawalan Rizal? Mudah sahaja. Baiklah, aku akan kahwin dengan dia. Zara, kita dah sampai. Rizal memang terbaik. Dia tetap nak bawa balik perempuan sial itu ke sini. Adam yang bunuh sial itu. Kenapa keluarga Wilson nak ambil dia? Mak, aku bawa Zara balik untuk makan malam. Emak, Nurul, aku dah balik. Rizal, kau pun kena makan juga. Kau tak tidur semalam. Pagi ini pun tak sarapan sebelum pergi ambil dia. Mak ada di sini. Patutkah aku tak cakap semua tu? Apa salahnya cakap macam tu? Rizal baru balik dari perang. Korang berdua ni rindu dendam je. Makcik ni dah terlalu gembira. Cuma harap korang berdua bagi cucu lelaki yang sihat dan kuat. Mak, Jangan malu-malu. Mak, tak payah tunggu. Aku mengandung. Hajat Mak dah tercapai. Betul ke, menantu? Alangkah canggungnya. Maafkan saya akan bersihkan sekarang. Saya sungguh gembira. Hebat, kita akan ada cucu. Bila? Kamu baru balik dari perang. Dah mengandung pula. Kamulah penyumbang terbesar keluarga. Ini sungguh indah. Hebat, sungguh hebat. Tahniah, Rizal. Tan Nurul. Selepas dapat berita kematian saya, Zara cuba bunuh diri. Bila dia pernah tenang macam ni. Hebat. Jom makan semua. Jom makan. Jom. Mari makan. Kamu patut makan lebih. Nah, Nurul. Kamu penat bekerja. Ambil lagi daging. Kamu pun ambil sikit. Jili, Jangan salahkan saya pilih kasih Nurul. Saya hidang makanan untuk semua. Tapi ada yang hargai, ada pula yang muka jelik. saya. Rasa diri kuat ya? Kita tengok macam mana kau nak hadap sebiji arak kuat ni. Kita tengok lagi kuat ke tak lepas tu. Perut saya rosak sebab Puan paksa saya minum arak tu. Saya tak boleh makan pedas. Ibu, perut Zara dah rosak. Dia tak boleh makan cili. Tapi, ini niat baik, Ibu. Makan sikit je, 1 suap je, takkan sakit. Nah,
Berhenti berlakon menyedihkan. Buat saya, orang tua kamu nampak macam paksa kau. Makan kalau nak, kalau tak, keluar. Zara, Nurul baru sahaja mengandung. Dia perlukan ketenangan untuk rehat seketika. Apa kena mengena dengan saya? Ibu saya kata perempuan yang baru kehilangan suami tak suci. Tambahan pula, kau baru balik dari kedai bunga mekar. Mesti kau dah terkena sedikit bedak dan gincu sana. Jadi, kau nak halau saya keluar? mana boleh. Saya cuma nak kau pindah ke pondok kayu di belakang. Bila Nurul selamat bersalin, saya sendiri akan bawa kau balik. Tak penat ke kau berlakon, Adam? Tak penat awak berpura-pura, Adam? Rizal, bukankah awak janji nak bawa aku makan buah berangan? Macam mana aku boleh lupa apa yang aku janji? Jom, kita pergi ambil sekarang. Kebakaran, tolonglah. Tolong saya. Adam, selamatkan aku, tolong saya. Adam, selamatkan aku. Rizal, awak dekat mana? Saya takut sangat. Adam, selamatkan saya. Rizal, awak dekat mana? Tolong selamatkan saya. Rizal. Adam, tolong selamatkan saya. Adam. Adam, selamatkan saya. Adam. Adam, selamatkan aku. Awak dah sedar. Awak mengalami kecederaan. Awak pengsan lama sangat. Tapi akhirnya awak sedar sekarang. Saya sangat gembira. Bila saya terperangkap dalam kebakaran, awak tinggalkan saya untuk mati. Sekarang awak nak jadi hipokrit pula? Dia tuh, Apa yang awak buat? Lepaskan saya. duduk diam, jangan bergerak. Dengar sini, Nurul perlukan darah sekarang. Dan kebetulan korang dua ada jenis darah yang sama. Jadi ibu cadangkan kami ambil sikit darah awak untuk dia. Jadi, awak setuju saya cedera macam ni dan saya kena beri darah saya kepada dia lagi? Zara, kami akan beri pampasan. Dia adalah kakak ipar awak dan dia mengandungkan anak Rizal. Pampasan apa yang awak nak? Ambil sebanyak yang awak nak. Anggap saja tu sebagai keistimewaan untuk orang hina macam awak. Cukuplah, Encik Razak. Baik, pergi beri darah tu kepada Nurul.
Tunggu, dia datang dari rumah pelacuran. Darah dia. Macam mana kalau tak bersih? Macam mana kalau dia ada penyakit dan ia berjangkat kepada cucu kesayangan saya? Itu nanti dah teruk. Ibu? Sebenarnya, Tak. Awak pergi periksa sekarang juga. Tengok darah ni bersih ke tak? Kalau tak, buang saja. Cari orang lain untuk bagi darah. Kita tak boleh biarkan benda kotor ni cemarkan masa depan keluarga Razak. Jadi, awak pun fikir macam tu juga, Rizal. Awak fikir darah saya kotor? dengar sini. Ibu, dia cuma terdesak nak selamatkan dia. Nurul baru sahaja mengandung, dan kandungan tu masih belum stabil. Lagipun, awak baru je datang dari kedai bunga mekar. Antu mukar, atu bunga mekar. Saya tak kata awak kotor. Saya cuma kata kita kena berhati-hati, kan? Tak apa. Awak tak payah nak jelaskan apa-apa pun. Saya nak pergi dah ni. Saya nak pergi tak lama lagi. Awak nak tinggalkan keluarga Wilson? Saya tak setuju. Rizal, janganlah terburu-buru begitu. Saya cuma nak kata, saya perlu pergi sekejap. Kak, awak patut tinggal dengan keluarga Wilson. Boleh? Tinggal dengan keluarga Wilson, maknanya hidup merendah diri dalam bilik store. Atau, tengok suami sendiri bermain rumah dengan perempuan lain. Rizal, saya masih muda. Saya akan berkahwin semula akhirnya. Macam mana? Saya boleh tinggal dengan keluarga Wilson selamanya? Ada satu. Selagi awak bersama keluarga Wilson, awak akan sentiasa jadi salah seorang daripada kami. Walaupun awak nak berkahwin semula, awak perlukan kebenaran saya. Adam, apa yang awak fikirkan? Awak kisahkan saya tapi awak asyik tinggalkan saya. Awak tak kisahkan saya tapi awak tak nak saya berkahwin semula. Apalagi awak buat kat sini? Pergilah temankan Nurul. Baiklah. Ingat apa saya kata, tanpa kebenaran saya, awak tak akan boleh kahwin dengan orang lain. Adam, saya takut saya tak boleh ikut kemahuan awak. Lusa, saya akan tinggalkan awak buat selama-lamanya. Puan Wilson dapat anak lelaki baru. Berita yang sungguh menggembirakan. Ya, anak perempuan dan anak lelaki Encik Razak pasti jadi kebanggaan masyarakat Shanghai. Puan Wilson, awak boleh bezakan ke diri awak ni Adam atau Rizal? Lepaskan saya. Lepaskan saya. Sekarang, kamu orang siapa? Hoi, si cantik. Ingat tak? Masa di kedai bunga mekar dulu, aku hampir jadi pelanggan pertama kau. Saya dari keluarga Wilson. Encik Razak akan buat kamu bayar. Dia kata dia dari keluarga Wilson. Anak buah Encik Razak, baiklah. Jangan kata aku tak bagi peluang. Ada telepon. Kalau kau berani telepon Encik Razak, kalau dia berani angkat, aku lepaskan kau sekarang juga. Tolonglah. Angkat. Tengoklah dia tuh. Bagi aku cakap sikit, bila aku ragut kau dari hospital, Encik Razak pun tak perasan. Kau ingat dia akan lindungi kau? Mimpilah. Kau ni mungkin cuma orang yang dia boleh panggil dan halau sesuka hati. Sampah dari kedai bunga mekar. Nasihat aku, lebih baik kau lupakan mimpi nak jadi burung phoenix tuh. Jadilah anak baik untuk aku. Jangan sentuh aku. Sial betul kau. Dia gigit aku. Aku bunuh dia.
Cahayatu? Cahayatu kemana? Marshal muda, penjenayah lain sudah ditahan. Tembak mereka. Ya? Adam, awak tak jawab panggilan saya minta tolong. Jadi awak sibuk jadi suami orang lain lagi. Rizal, awak tak cari Zara ke? Dia dah lama hilang. Azim pikir dia cuma seorang pelacur, sebab itu dia berani culik dia. Sekarang dia dah tahu dia sebahagian daripada keluarga Wilson. Dia tak berani sentuh dia pun. Saya pergi nanti. Tak apa. Ini tanda cinta saya untuk awak. Saya, Adam, bersumpah dalam hidup ini, saya tak akan sekali-kali hianati awak. Adam yang janji nak kawin dengan saya dah mati. Dia mati di medan perang. Yang ada dalam tu sekarang, siapapun dia, bukan dia. Zara, awak dah balik. Rizal nampaknya gembira jumpa saya. Mestilah. Saya baru nak hantar orang ambil awak. Azim tu dah tahu awak sebahagian daripada keluarga Wilson. Saya pasti dia tak berani. Zara, awak buat apa? Awak salah, Rizal. Saya balik tak ada kena-mengena dengan keluarga Wilson. Zara, apa maksud awak? Awak tahu tak, Rizal? Azim bagi saya peluang untuk minta tolong. Dia kata kalau awak jawab, dia akan lepaskan saya. Tapi langsung tak ada jawaban. Saya tak sangka awak ada di sini bergaul rapat dengan Nurul. Kalau saya tak bernasib baik, masa awak datang cari saya? Saya takut awak cuma boleh kumpul mayat saya. Apa? Azim tu berani betul dia. Saya pergi cari dia sekarang. Tak payah. Azim mungkin dah dibunuh disebabkan dendam musuh. Kalau tak, saya tak mungkin balik. Zara, saya betul-betul tak tahu. Saya tak tahu yang Azim boleh jadi sehina itu. Kalau saya tahu, saya dah datang jumpa awak serta-merta. Saya hargai keprihatinan awak, Rizal. Tapi cukuplah. Zara, Zara dalam bahaya. Memang patut dia marah. Jangan risau, saya cakap dengan dia. Zara. Dengar sikit. Zara Reed, saya kena akui, awak memang kuat bertahan. Saya ingat sekali awak jatuh ke tangan Azim, awak takkan balik. Awak? Siapa suruh awak goda suami saya? Perempuan dari tempat macam tu. Balu yang bawa sial je. Kalau saya tak ajar awak takkan tahu darjat awak. Saya dengar sebelum jadi penyanyi, mak awak jual diri untuk bagi awak makan. Jangan berani cakap pasal mak saya macam tu. Baru balik dah gaduh. Bila nak habis? Perut saya. Anjing pun tahu cara untuk berguna. Berani kau gigit tangan yang beri kau makan. Hari ini, saya akan pukul kau sampai mati. Mak, bukan masa untuk itu sekarang. Saya perlu bawa Nurul ke hospital sekarang juga. Zara, disebabkan keadaan ini, kau tak boleh tinggal dengan keluarga Wilson lagi. Saya akan suruh orang hantar kau keluar. Sehingga Nurul selamat bersalin, kau akan tinggal di berek tentera. Pengawal, Tuan, bawa Zara ke berek. Jangan berlengah walau sesaat. Ya, Tuan. Nurul, saya tak akan biarkan apa-apa terjadi pada awak.
Saya di sini. Saya tak akan biarkan awak menanggung sebarang kesusahan dalam hidup ini. Adam, kau tak payah halau saya keluar? Mulai sekarang, jangan kita berjumpa lagi. Puan Aminah, sila kemas barang-barang Puan. Apa saja yang keluarga Wilson beri pada saya tak nak semuanya. Buang saja semuanya. Kalau begitu, silakan. Saya akan pergi sendiri. Nurul, jangan takut. Saya di sini. Mari kita pergi. Siapa di sana? Urusan dari rumah Marshal, berambus. Puan Aminah, maaf lambat. Saya datang seperti dijanjikan untuk mengahwini awak. Adam, selamat tinggal. Saya Rizal Wilson. Siapa yang benarkan sekatan jalan ini? Marshal sedang mengambil pengantin hari ini. Semua kenderaan mesti ditahan di sini. Marshal nak ambil pengantin, dia hampir 70 tahun. Marshal muda baru sahaja gugur demi negara. Dah sibuk nak ambil gundik pula? Saya ada urusan penting. Boleh buat pengecualian? Sehingga perarakan Marshal selesai lalu, tiada sesiapa boleh lalu. Itu kereta Marshal. Baiklah, biarkan mereka lalu. Cepat bergerak, cepat. Rumah Marshal. Awak, Imran, Marshal muda Haris. Betul. Tapi, bukankah awak sudah terbunuh dalam pertempuran? Pura-pura mati. Dan lagi, sekarang saya ialah Marshal. Marshal, maafkan saya kerana terus terang, tetapi dengan kedudukan awak yang mulia sebagai Marshal, bagaimana awak boleh mengahwini seseorang yang mempunyai masa lalu yang memalukan seperti saya? Zara, saya, Marshal, yang mengahwini awak, bukan masa lalu awak atau latar belakang awak. Lagipun, memandangkan awak kata, saya memegang kedudukan mulia sebagai Marshal, maka siapa yang tidak boleh saya kahwini? Awak dulu.
Selamat datang Marshal, Puan Marshal. Saya sediakan semua ini untuk majelis perkawinan kita esok, khusus untuk awak. Pilihlah. Jika awak tidak berpuas hati, cakap saja. Walaupun ia bintang dari langit, saya akan tembak jatuh untuk awak. Marshal benar-benar menyayangi istrinya. Tidak perlu berlebih-lebihan macam ini. Sepasang lilin merah dan 2 cawan arak perkawinan sudah memadai. Saya bimbang saya akan mempermalukan Marshal. Wanita yang saya, Imran, pilih untuk dikahwini. Siapa berani ketawa? Zara, saya bukan sahaja akan memberikan awak perkawinan yang besar, esok, saya juga akan memberikan awak hadiah yang besar. Hadiah yang besar. Hadiah besar apa? Rahasia, esok awak akan tahu. Mari, jaga baik-baik wanita ini. Saya akan beri ganjaran yang lumayan. Mari, Puan. Ini memang cantik. Mari kita ambil ukuran Puan. Lama betul. Badan Puan memang sempurna. Tengok nih, alamak, ini tak sesuai. Yang ini paling padan. Nah, Macam mana persiapan? Semua dah siap. Bagus. Esok, saya akan pastikan Rizal, tak Adam, kesal dengan perbuatannya dulu. Jangan risau, Encik Razak. Bayi itu sihat. Cuma kena rehat banyak-banyak. Syukurlah, syukurlah. Kalau apa-apa terjadi pada keturunan keluarga Wilson, saya akan pastikan yang Zara bayar dengan nyawanya. Rizal, awak kena ajar dia satu pengajaran yang baik untuk saya. saya akan. Walaupun Zara yang bersalah ditarik ke kem tentera, mesti susah untuk dia. Saya patut pergi tengok dia. Rizal, ada apa? Saya fikir emak betul. Nurul, awak dah sihat sekarang. Jadi dah tiba masanya untuk selesaikan hal dengan Zara tu. Saya nak pergi ke kem tentera, cari dia sekarang. Rizal, Nurul, Rizal nak tegakkan maruah awak. Kenapa awak tak gembira? entah apa sebenarnya yang dia nak buat. Zara, saya. Zara tak ada di sini. Mana Zara? Puan Aminah dibawa oleh Marshal. Apa yang kau cakap nih? Maksud aku, Puan Aminah melarikan diri semasa perarakan perkawinan Marshal. Kapa, dia dah lari. Dengar sini, korang berdua. Kalau General Wilson tanya pasal Puan Aminah, cakap dia lari waktu kacau bilau. Faham? Faham. Kami jumpa nih dekat jalan. Kami ambil nih sepanjang jalan. Tengok gambar dalam nih. Nih milik Puan Aminah. Zara sampai hilangkan nih. Dah betul-betul dia nak buat keputusan nak tinggalkan aku? Kumpulkan askar, geledah seluruh bandar. Aku nak dia ditemui. Ya, Tuan. Haziq, kau datang tepat pada masanya. Zara dah hilang. Ikut aku. Kita kena cari dia. Zara, hilang. Aku akan kacau seluruh bandar nih sampai jumpa dia. Tak, Adam, jangan. Kau memang tak boleh pergi cari Zara Aminah sekarang. Jamuan kahwin esok di rumah Marshal. Dah hantar jemputan. Askar yang hantar tu dah terang-terang cakap, untuk beberapa hari ni, siapa pun tak boleh ganggu rakyat. Apa-apa operasi ketenteraan besar dilarang, supaya tak ganggu sambutan Marshal. Bagi aku tengok siapa hantar jemputan nih. Jemputan Marshal. Tulisannya begitu cuai. Marshal kita seorang yang kasar dan sederhana. Dia benci kalau orang bercakap berkias-kias, awak tahu. Apapun, Adam, kalau awak nak cari Zara awak kena tunggu sampai lepas esok. Lepas esok, aku tak boleh tunggu lama-lama. Adam, Duduklah.
Adam, nak keluar bandar sekarang kena ada permit. Lagipun, Zara cuma seorang perempuan, dia tak mungkin pergi jauh, semuanya mesti untuk kebaikan bersama. Betul juga, kata awak. Marshal pun dah semakin berusia, dan Marshal muda baru sahaja terkorban dalam pertempuran. Tapi dia begitu tergesa-gesa nak ambil gundik. Perkara macam ni kita tak patut campur tangan. Awak patut cepat-cepat balik. Beritahu mak awak dengan Nurul supaya bersiap sedia. Awak perlu bawa keluarga awak esok. Baiklah, nasib baik ada awak. Aku nak pergi dulu. Jumpa lagi. Zara, ini sahaja yang aku boleh buat untuk awak. Walaupun Adam kawan baik aku tak boleh tidak bersimpati dengan awak. Dalam beberapa hari ni, aku harap awak lari sejauh yang mungkin. Tahniah, Marshal. Tahniah. Marshal, ada majlis gembira di rumah besar hari ini. Saya datang khusus untuk mengucapkan tahniah. Bagus, bagus. Memandangkan awak dah ada di sini, mari kita sama-sama sambut. Baguslah awak datang. Marshal, anak perempuan, keluarga mana yang bertuah ini? Boleh masuk ke rumah besar Marshal? Mesti memerlukan keberkatan yang sangat besar. Betul tuh, Marshal. Mana pengantin perempuan? Suruh pengantin perempuan keluar cepat. Bagi kami tengok. Cantik macam mana dia nih? Saya pun harap pengantin perempuan cepat keluar. Bila dah selesai nanti, saya boleh hantar orang cari Zara. Zara, kamu sebenarnya di mana? Bukankah dia ada di sini? Zara. Rizal, apa yang berlaku di sini? Zara, apa yang kamu buat di sini? Zara, bukankah dia yang dari kedai bunga mekar? Bukankah dia adik ipar Encik Razak? Apa yang kamu bisikkan? Encik Razak. Anda kenal dia? Zara adalah adik ipar saya. Adik ipar? Oh, begitu. Encik Razak, abang Anda telah meninggal dunia. Adik ipar Anda begitu muda. Kita tidak boleh biarkan dia hidup sebagai janda selamanya, kan? Janganlah Anda risau. Setelah dia memasuki rumah besar saya tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Komander, bolehkah saya bercakap dengan Zara? Zara, bukankah saya telah memberitahu Anda? Jika Anda ingin berkahwin lagi, Anda perlu berbincang dengan saya dahulu. Bagaimana boleh Anda, tanpa sepatah kata, berkahwin masuk ke rumah besar Komander? Encik Razak, saya tidak pernah bersetuju dengan permintaan yang tidak munasabah ini. Selain itu, sama ada saya berkahwin lagi atau tidak, apa kaitannya dengan Anda? Bagaimana Anda boleh berkata begitu tentang saya? Saya adalah abang kepada suami Anda. Adakah Anda ingat ini? Adam, beraninya Anda menyoal saya dengan ini? Sudah tentu saya ingat. Inilah tanda cinta antara Adam dan saya. Memandangkan Anda ingat, Anda tidak sepatutnya lupa akan janji yang Anda buat kepada Adam. Sekarang, Anda berkahwin dengan orang lain. Bagaimana Anda boleh menghadapi Adam? Adam, dulu aku tak sedar betapa hinanya kau. Kalau aku tak ingat sumpah setia yang aku buat dengan Adam, aku takkan tahan segala penghinaan di kedai bunga mekar demi menjaga maruahku, atau digantung di pintu gerbang 7 hari 7 malam. Aku Zara, hati nurani aku bersih. Tapi kau pun tak patut kawin dengan Marshal itu.
Dia tuh lelaki 70 tahun. Kau ingat kawin masuk ke rumah Marshall? Akan jadikan kau seperti Phoenix? Itu masih lebih baik daripada tinggal dengan keluarga Razak tidur di pondok kayu dan dijadikan bekalan darah. Ini dari pondok, Andar Bagu dari pondok kayu. Aku udah cakap, pondok kayu tuh cuma sementara. Mengenai menderma darah untuk Nurul. Itu satu penghormatan untuk kau. Encik Razak, bukannya cuma nak cakap sikit je ke? Apa yang kau bisikkan lama sangat nih? Zara, jangan kau menyesal nanti. Encik Razak, aku udah buat keputusan. Zara kan dulu bekas kakak ipar aku. Aku cuma nak bagi nasihat sikit je. Aku, Rizal, doakan Zara dengan Marshall. Hidup bahagia sampai ke anak cucu. Bahagia. Apa yang kau merepek nih? Hah? Siapa? Cakap Zara, nak kahwin dengan aku. Apa? Zara tak kahwin dengan Marshall? Lagi? Dengan siapa dia nak kahwin? Dia nak kawin dengan aku, sudah tentu. Seperti yang Anda semua boleh lihat, saya, Imran, selamat dari pertarungan maut di medan perang. Sebab saya tidak menampakkan diri dengan segera adalah karena ada pengkhianat dalam tentera yang mengidamkan jawatan Marshall. Dengan menggunakan berita kematian saya yang disangka, mereka semua mendedahkan diri. Ayah saya dan saya bekerja sama. Dan dalam tempoh 3 hari yang lalu, kami telah menangkap mereka semua. Itulah sebabnya saya tertangguh seketika. Jemputan semalam diungkapkan secara samar-samar. Pasti ia membuatkan semua orang agak keliru. Benar, Marshall muda. Kami pun tidak tahu hadiah apa yang patut dibawa. Itu karena kediaman Marshall saya hari ini mempunyai 3 sebab untuk diraikan. 1 jemputan tidak dapat merangkumi semuanya. 3 sebab untuk diraikan? Kegembiraan pertama, sudah tentu, adalah kelangsungan hidup saya. Dan kegembiraan kedua, ialah pada hari ini, saya telah memenangi hati seorang wanita cantik. Kalau begitu, Marshall muda, apakah kegembiraan yang ketiga? Majelis kegembiraan yang ketiga. Saya akan beritahu. Anak saya akan mengambil alih jawatan saya. Dia bukan lagi Marshall muda. Dia adalah Marshall. Tepuk tangan. Jadi Zara Reed Tiba-tiba menjadi istri Marshall. Istri Marshall. Zara telah menjadi istri Marshall. Saya pun tak tahu. Istri Marshall? Tapi Zara ini dari kedai bunga mekar. Saya dengar Samun tempatan Azim pun pernah buat macam tu dengan dia. Dengan latar belakang dia, jadi gundik pun satu hal. Tapi istri Marshall? Bukan ke itu, apa kau bisik-bisik tuh? Cakap kuat-kuat. Duduk. Berani sangat kau? Perempuan dari rumah pelacuran. Curi hati suami aku. Dan jadi istri Marshall? Kau tengah bermimpi. Cakap Marshall tua tu betul. Berani sangat kau mengumpat tentang kakak ipar aku. Tentang Zara? Ya, memang Zara pernah dipaksa masuk kedai bunga mekar dulu. Tapi dia sama sekali bukan perempuan murahan dari rumah pelacuran. Untuk kekalkan kesucian dia untuk Adam, Zara tanggung seksa yang tak terbayangkan. Dia pernah digantung depan kedai bunga mekar. Selama 7 hari 7 malam. Dia memang kuat semangat.
kakak ipar yang baiknya. Sesiapa yang tak tahu sangka, kau sedang dedahkan aib aku. Apa kau merepek nih? Kita keluarga. Tentulah aku bela kau. Apa? Bukan ke kedai bunga mekar rumah pelacuran terbesar dalam bandar? Kau nak kata menantu aku datang dari kedai bunga mekar? Maksud awak, menantu saya datang dari kedai bunga mekar? Jadi Encik tak tahu. Zara pernah dijual ke kedai bunga mekar. Dia jadi pelacur di sana selama beberapa bulan. Tapi saya dengar, yang Zara selalu berjuang menjaga kehormatannya. Dia tak pernah mengalah. Bila dia pergi, dia masih suci. Kesuciannya masih utuh. Itu baguslah. Jangan risau. Ayah, tentang perkara ini, biar saya jelaskan. Tak payah. Saya akan putuskan sendiri. Berani betul awak? Jararit, mari kita tengok bagaimana si kampung ni nak naik taraf sosial sekarang. Berani awak memfitnah menantu baik saya? Aku bukan mengumpat dia. Aku cakap yang sebenarnya. Baiklah. Marshall, dia tak tipu. Nurul kita nih, semua yang dia cakap tuh betul. Zara dulu dia pernah jadi ahli keluarga Wilson kita. Kita memang tahu betul-betul apa latar belakang dia. Rizal, cakap sikit, beritahu Marshall. Semuanya betul. Saya tak boleh biarkan Zara kawin dengan Marshall. Kalau Marshall kisah tentang latar belakang Zara dan tak benarkan dia kawin dengan Zara, maka saya masih ada peluang. Kata orang, jangan dedahkan aib sendiri. Tapi keadaan dah jadi teruk sangat. Saya terpaksa cakap. Marshall ni jenis pendiam, dan Marshall muda pun baru balik ke bandar. Mereka tak tahu banyak tentang masa lalu Zara. Tapi betul apa kata Nurul? Zara memang pernah masuk rumah pelacuran. Adam, kau tak pernah gagal kecewakan aku. Rizal, kau cakap yang benar ke? Setiap patah perkataan tu betul. Baik. Jadi ada orang nak kotorkan nama baik rumah besar aku. Betul ke macam tu? Imran, mungkin pertunangan kita patut dibatalkan sahaja. Tak apa. Semua ni aku yang uruskan. Rizal, perkataan yang kau ucapkan akan memberi kesan kepada reputasi bakal Puan Marshall. Kau faham tak? Kalau ini palsu, kau dengan keluarga kau akan menanggung akibatnya. Kalau ia palsu, saya terima apa saja hukuman. Bagus. Kau ada bukti? Puan di kedai bunga mekar boleh jadi saksi. Bagus. Orang, pergi ke kedai bunga mekar. Bawa puan tu ke sini. Tak. Bawa semua orang dan semua benda dari kedai bunga mekar. Bawa semua ke sini. Ya, Tuan. Jangan salahkan aku, semua yang aku buat hanyalah untuk mengelakkan kehilanganmu. Adam, kamu memang keji. Ini sudah jadi tak terkawal. Tentang jamuan perkahwinan hari ini, aku rasa ia tak akan jadi. Perbezaan taraf sosial ini memang tak akan berjaya. Dengan lembut, Tuan-tuan, puan kedai bunga mekar sudah sampai. tuan-tuan, awak panggil saya. Ada apa yang awak perlukan? Lihat perempuan itu. Awak kenal dia? Nampak jelas? Awak kenal dia? Saya kenal. Sudah tentu saya kenal. Walaupun dia jadi abu, saya tetap akan kenal dia. Zara, saya buat ini untuk kebaikan awak sendiri. Bila awak dihalau keluar dari kediaman Marshall,
barulah awak sadar bahwa keluarga Razak satu-satunya keluarga yang akan sentiasa menerima awak. Baiklah, cakap siapa dia? Dia? Bukankah dia pengantin baru Marshall, istri Marshall? Ini kali pertama saya nampak istri Marshall, dengan kecantikan yang mempersonakan. Dia memang cantik sangat. Bagi orang macam saya, cuma tengok dia pun sudah cukup bertuah. Apa Karut? Mana mungkin ini kali pertama awak jumpa dia. Ini Zara. Awak dah lupa macam mana awak seksa dia dulu. Encik Razak, janganlah susahkan saya. Saya betul-betul tengok istri Marshall buat pertama kali hari ini. Kalau seksa dia, walaupun saya berani macam gergasi, saya tak berani pun. Awak tipu habis-habisan. Betul, Zara memang dijual ke kedai bunga mekar awak. Rizal lah yang selamatkan dia dari cengkaman awak. Apa yang awak cakap tak sama dengan cerita mereka. Marshall, Tuan, apa yang saya cakap bukan lain hanyalah kebenaran yang ikhlas dari lubuk hati saya. Kenapa Encik Razak dan keluarganya cakap macam tu? Saya tak tahu. Kalau awak tak percaya saya, semua orang dari kedai bunga mekar saya dah dibawa ke sini. Awak boleh tanya mereka sendiri. Bawa mereka semua masuk. Mari, tengok betul-betul dia. Dia. Pernah ke dia dijual ke kedai bunga mekar awak? Tak. Ini. Kami ada saksi dan bukti. Buktinya tak boleh disangkal. Rizal Razak, kerana fitnah menantu saya datang dari rumah pelacuran, saya patut tembak awak sekarang. Tuan, dalam perkara ini, mesti ada yang tak kena. Masih nak berlagak ya? Ayah, bertenanglah. Encik Razak, selalu tenang. Memandangkan dia berani berkeras, saya rasa ada bukti lain. Tuan memang bijak. Dan Azim boleh menjadi saksi. Siapa sebenarnya Azim nih? Azim ialah ketua Samseng Kota. Zara bila dia di kedai bunga mekar, dia tak pernah berjaya. Beberapa hari lalu, kerana kecuaian saya, Zara telah diculik olehnya. Tapi atas sebab tertentu, Azim dibunuh oleh musuhnya. Zara berjaya melarikan diri. Kau nak main-main dengan aku? Lelaki itu dah mati. Macam mana aku nak soal dia? Walaupun Azim dah mati, tapi anak buahnya tahu semua tentang urusan mereka. Tuan, beri saya setengah jam sahaja. Saya boleh kumpulkan mereka semua dan bawa ke sini untuk jadi saksi. Encik Razak, perkara ini saya takut awak tak akan berjaya. Bukan setengah jam. Beri saya 10 menit. 10 menit sahaja saya perlukan. Walaupun saya beri awak seumur hidup, awak tetap tak boleh bawa sesiapa. Kerana Azim dan gengnya, 7 orang kesemuanya, kerana menghina Zara, telah dihukum bunuh atas perintah saya. Azim dibunuh oleh Imran. Jadi, bukan Nasib yang selamatkan aku dulu. Ia adalah Imran. Dia melindungi aku dari belakang tabir. Anak, apa yang berlaku? Pada suatu hari, aku dan Zara sedang berjanji temu. Kami baru sahaja berpisah. Si Azim ini, dia terpikat dengan kecantikan Zara dan berani sangat cuba mengambil kesempatan ke atasnya. Dalam keadaan marah, aku suruh mereka semua dihukum tembak. Tapi aku tak sangka, dalam versi Encik Razak, ia jadi cerita lain langsung. Baguslah. Sesiapa yang berani sentuh menantuku, patut mati. Kau. Siapa lagi? Berani menghina menantu kesayanganku? Rizal, kau, istri kau, dan mak kau memfitnah menantuku. Mendakwa dia datang dari kedai bunga mekar. Semua patut ditembak. Tolong maafkan kami, Marshall. Aku tak tipu. Perkara ini dah jadi buah mulut orang. Pasti ada tetamu di sini yang tahu kebenaran. Ya. Seseorang, tolong. Cakap sesuatu. Siapa berani bersuara untuknya? Seseorang, tolong bersuara untuk kami. Itu maknanya melawan Marshall. Apa yang kau buat? Kau tak faham ke? Kau tak mengerti ke? Maksud Marshall dah jelas. Sesiapa yang berani cakap buruk tentang Zara lagi, Akan mati. Dan siapa berani bersuara untuk kau sekarang? Jadi,
Kau yang atur semua nih untuk bersihkan nama Zara, kan? Akhirnya, kau faham. Kenapa kau perlu buat sampai sejauh nih? Sebab aku sayang sangat pada Zara. Dan sebab keluarga kau, keluarga Razak, kau buat dia menderita. Hari ini, aku gunakan peluang nih untuk jadikan keluarga kau contoh. Ini hukuman untuk keluarga kau. Dan amaran kepada semua orang di bandar ini. Dari sekarang, mereka hanya akan menunjukkan rasa hormat kepada Zara. Mereka tak akan berani cakap sepatah pun yang buruk tentang dia. Zara tak pernah menderita dengan keluarga aku. Tak menderita? Sebab keluarga kau boleh bagi dia makan 3 kali sehari? Encik Razak, nampak tak bezanya kau dengan aku? Apa yang keluarga kau boleh bagi, aku pun boleh bagi. Apa yang keluarga kau tak boleh bagi dia, perlindungan, penjagaan, aku, Imran, boleh sediakan. Mulai sekarang, aku tak nak dengar apa-apa gosip tentang istri aku di bandar ini. Kalau ada yang melanggar, kepala mereka akan terpenggal. Sudah tentu. Sesiapa yang berani cakap buruk tentang Puan Harris, Akan berurusan dengan aku. Dan untuk kau, Encik Razak, kau yang pimpin penderhakaan itu. Kau biarkan keluarga kau fitnah istri aku. Kau layak dapat hukuman berat. Lucutkan pangkatnya dan masukkan seluruh keluarganya ke dalam penjara. Bawa dia pergi. Cepat, cepat, cepat. Lari, lari. Keluar dari sini sekarang. Marshall, tunggu. Sayang, awak ada masalah dengan keputusan saya? Bukan masalah, cuma cadangan. Encik Razak ada rekod ketenteraan yang cemerlang, dan dia pernah mempertaruhkan nyawa untuk Marshall. Hukuman seberat itu nampaknya tak sesuai. Kenapa tak turunkan pangkat dia saja? Atau potong gaji dia? Supaya tak jejaskan semangat askar. Jadi Zara masih ambil berat tentang aku. Awak sedang mempertahankan dia. Tak, saya sedang mempertahankan awak. Marshall, awak baru sahaja berkuasa. Menghukum Wira sebegitu teruk boleh jejaskan semangat. Sekarang saya di sisi awak. Saya patut jadi pembantu yang baik. Saya faham niat awak nak lindungi saya, Marshall, dan saya hargainya. Saya juga harap awak faham itu. Betul ke? Betul. Seperti yang istri saya mau. Rizal diturunkan pangkat jadi Commander Division. Gaji dipotong 6 bulan. Bagi keluarga dia, awasi mereka rapat-rapat. Kalau mereka berani fitnah istri saya lagi, tak ada belas kasihan. Terima kasih, Marshall. Terima kasih, Marshall. Rizal, ucapkan terima kasih pada Marshall. Ucapkan terima kasih pada istri saya. Terima kasih, Puan. Terima kasih, Puan. Cukup, bersihkan semua sampah masyarakat. Saya tunggu menantu perempuan saya hidangkan teh pada saya. Tak, Zara, awak tak boleh kahwin dengan dia. Dah habis ke? Nak saya tembak awak ke? Berhenti cakap. Rizal, jangan jadi bodoh. Walaupun awak tembak saya kena cakap juga. Zara tak boleh kahwin dengan dia. Sebab Adam tak mati. Adam. Rizal, kau ni tahu tak langsung apa yang kau cakap ni? Adam tak mati pun. Rizal, kan kau yang kata Adam dah korban nyawa? Adam ni nak buat apa? General Wilson, pasai kematian Adam, kan kau yang kenal pasti mayat tu, tanda tangan kertas tu, dapat pencen lagi. Lepas tu, berani pula kau cakap dia masih hidup? Aku memang kenal pasti satu mayat. Tapi apa? Rizal, fikir betul-betul. Kalau kau cakap benda tertentu, kau boleh kena hukum mati. mungkin aku tak berhati-hati.
Aku memang kenal pasti satu mayat, sebab aku percaya mayat tu Adam sebab aku jumpa. Barang pribadi Adam. Kak mayat tu. Tapi, mayat tu dah terbakar teruk sampai tak boleh nak kenal. Mungkin, barang Adam terlepas kat mayat tu je. Bukan mustahil pun. Kalau Adam masih hidup, lepas tu Zara tergesa-gesa nak kahwin dengan Marshall tu kan? Terlalu gopoh. Adam, aku ingatkan kau sanggup buat apa sahaja nak kekalkan aku. Tak sangka langsung kau boleh keluar dengan tipu yang menyedihkan macam tu. Kau masih pengecut? Kau patut faham niat baik aku. Ikut je apa yang aku cakap. Lepas kita keluar dari rumah Marshall, aku akan terangkan semuanya. General Wilson. Biar aku uruskan nih. Sebab Adam mungkin masih hidup, agak tak masuk akal sikit. Tapi, bukan mustahil langsung pun. Tapi, aku memang pasti dia dah mati. Macam mana awak boleh begitu pasti? Adam itu sudah mati? Adam yang saya ingat. Dia sangat sayangkan saya. Dia berjanji pada saya. Dia takkan sekali-kali mengecewakan saya. Bahwa kita akan bersama. Untuk selama-lamanya. Kalau Adam masih hidup, dimanapun dia berada, dia pasti akan berusaha keras untuk kembali kepada saya. Zara. Lelaki yang saya cintai, seorang yang menepati janji, yang berpegang teguh pada prinsipnya. Kalau dia nampak saya menderita dan dihina begini, mana mungkin dia boleh berdiam diri? Zara. Satu-satunya kemungkinan ialah dia sudah mati. Dia mati di medan perang. Zara. Saya. Komander Wilson, apa yang sudah berlaku, biarlah. Tak ada gunanya kita berlarut-larut. Kalau awak mahu, awak dialu-alukan untuk minum bersama, sempena majlis ini. Saya dan Marshall dengan senang hati akan menjemput awak. Tetapi kalau awak masih nak buat kacau, saya rasa saya terpaksa minta awak beredar. Zara. Marshall. Zara. Awak sudah lama menunggu. Kita jangan lepaskan waktu yang baik ini. Mari kita teruskan dengan majlis ini. Mari kita mulakan majlis perkahwinan. Zara. Pasangan pengantin baru kini akan menghidangkan teh. Ayah, sila minum teh. Baiklah. Pecah pinggan, bawakan tua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Pasangan pengantin baru kini boleh masuk ke bilik pengantin. Kalau dia masih ada di sini, dia akan berusaha sedaya upaya untuk kembali ke sisiku. Sayangku, kita nak minum arak perkahwinan ni. Sebelum tu, saya nak ucap terima kasih dulu. Atas semua yang awak buat untuk saya hari ini. Dan juga, pasal Azim. Jaga istri saya memang tanggung jawab saya. Tak perlu ucap terima kasih. Lagipun, Som. Saya lebih suka kalau awak panggil saya sayang. Sayang. Akhirnya saya dah kahwin dengan awak, seperti yang saya impikan. Sayang, ada satu perkara lagi yang saya tak faham.
Semua yang berlaku pada majelis perkahwinan hari ini, saya rasa macam awak yang aturkan semuanya dengan sengaja. Awak sengaja nak kenakan dia? Awak tajam juga, sayang. Majelis perkahwinan hari ini memang dirancang dengan teliti. Kenapa? Saya tahu dia tuh Adam. Sayang, awak dah tahu? Sayang, awak tahu? Bukan sahaja saya tahu, dan saya tahu awak juga tahu. Malam itu, Lettenan saya menyampaikan lamaran perkahwinan untuk saya. Awak bertanya kepadanya sama ada mengahwini saya boleh membantu awak lari dari Rizal. Ketika itulah saya sadar awak tahu dia adalah Adam. Saya terdengar perbualannya dengan Haziq. Sayang, bagaimana awak tahu? Di medan perang, saya melihatnya dengan mata saya sendiri. Rizal mengambil peluru untuk Adam. Pada saat itu, dia sendiri tidak mengetahuinya. Kalau begitu, mengapa? Awak berpura-pura tidak tahu? Jika saya tidak, bagaimana saya mungkin mengahwini awak? Selagi Adam masih hidup, hati awak miliknya. Hanya dengan kepergiannya baru saya dapat memiliki awak. Sayangku, adakah awak akan menyalahkan saya karena merancang dengan begitu teliti untuk mengambil awak? Apa yang telah saya lakukan untuk mendapat perhatian awak seperti ini? Awak ingat ini? Ini adalah pembungkus dari gula-gula susu yang saya suka semasa kecil. Saya ingat. Amir? Oh, yang kamu buat tidur di sini? Di mana ayah kamu? Ayah saya ditangkap dan dihantar ke penjara. Kamu lapar? Kalau kamu lapar, saya akan datang setiap hari dan beri kamu gula-gula. Boleh? Nama saya Zara. Siapa nama kamu? Ya, Sarah. Saya akan bawa gula-gula untuk kamu setiap hari. Kamu tak akan lapar lagi. Ayah saya tak berpendidikan, namanya Badri. Jadi, saya dinamakan Amir. Lepas saya masuk tentara, jurulatih, saya beri saya nama yang saya pakai sekarang. Betul-betul kamu. Saya ingat. Selepas sebulan, kamu hilang begitu sahaja. Masa itu, saya pikir. Lepas ayah saya keluar dari penjara, dia mendaftar masuk tentara. Saya ikut dia dan turut serta juga. Apa yang berlaku selepas itu, kamu mungkin tahu. Sepanjang tahun-tahun ini, saya selalu nak balik dan cari kamu. Tapi saya tak pernah dapat peluang. Bila saya jumpa kamu, kamu dah jadi istri Adam. Itu adalah penyesalan terbesar dalam hidup saya. Nasib baik, surga beri saya peluang kedua. Zara, kali ini, saya tak akan biar kamu tinggalkan saya lagi. Apa yang kita buat? Apa yang kita nak buat? Zara telah menjadi istri Marshall. Setelah cara kita layan dia dulu, siapa tahu bagaimana dia nak balas dendam. Sekarang kalau dia nak hancurkan kita, semudah pijak seekor semut. Bencana, sungguh. Ini bencana sebenar. Rizal, kau pun kena fikirkan sesuatu juga. Rizal, berhenti minum. Bagi gelas itu. Rizal, Bagi gelas itu. Rizal. Zara kahwin dengan Marshall. Apa kau buat di sini lemaskan kesedihan? Beritahu aku. Adakah kau disampuk oleh Zara?
Nak ambil dia jadi istri kedua? Apa? Apa kau cakap? Aku cakap, kau terlalu buta oleh nafsu, sampai sanggup mengidamkan balu abang kau sendiri. Kau pukul aku sebab dia. Berhenti gaduh, kamu berdua. Kamu ingat keluarga Wilson tak cukup masalah lagi ke? Kalau nak salahkan orang, salahkan si jelita Zara itu. Dulu, aku tak pernah setuju Adam kahwin dia. Tapi, Adam degil tak nak dengar. Rizal, kau lain dengan Adam. Adam tuh cuma si tak guna. Dulu, aku tak teragak-agak bunuh dia, supaya kau boleh galas warisan keluarga Wilson seorang. Apa kau cakap? Mak, apa yang awak cakap? Awak bunuh Adam. Pada masa ini, saya tak akan sembunyikan lagi daripada awak. Dulu, saya suruh orang ubah suai senjata sampingan Adam. Mac, macam mana awak boleh buat perkara begitu? Patutlah, semasa di medan perang, Rizal tiba-tiba berkeras nak tukar senjata dengan saya. Mak, kenapa? Adam, dia anak darah daging awak sendiri. Apa salahnya kalau dia anak darah daging saya? Jangan salahkan mak awak yang kejam. Dulu, saya larang dia kahwin dengan Zara. Tapi dia berkeras. Adakah dia pernah hormat pada saya, mak kandungnya sendiri? Pikiran Adam hanya dipenuhi dengan Zara itu sahaja. Masa depan apa yang dia boleh ada? Perniagaan keluarga Razak tentu akan diserahkan kepadanya. Dia pasti akan habiskan semuanya lambat laun. Ini semua demi perniagaan keluarga dan marwah kita. Mak, berhenti cakap. Rizal, anakku, anak negara yang berguna seperti awak, sayanglah mak paling pada awak. Orang seperti Adam, walaupun seramai dia mati, saya tak rasa apa-apa pun. Saya suruh awak berhenti. Rizal, awak buat apa? Lepaskan. Saya bukan Rizal. Apa? Saya Adam. Kau Adam. Aku tahu kau benci aku, tapi aku tak pernah sangka kau akan membenci aku sebegini teruk. Tapi harimau yang ganas pun tak akan makan anaknya sendiri. Jadi kenapa kau sanggup buat sampai sejauh ini? Walaupun aku ada segala dendam di dunia ini, aku takkan sekali-kali sakiti anak sendiri. Kau betul-betul Adam ke? Kalau macam tuh, mana Rizal? Mana Rizal? Setelah semua ini, kau masih pikirkan Rizal, pengawal? Kau buat apa? Kosongkan bilik store tanpa tingkap di berek. Makcik tuani tak sihat, bawa dia ke bawah untuk berehat tanpa arahan aku. Dia tak boleh dilepaskan. Dia juga tak dibenarkan bercakap dengan sesiapa. Ya, Tuan. Adam, kau tak boleh buat macam ni. Adam. Sumbat mulutnya. Jadi, Rizal dah mati. Ya, pada masa itu di medan perang, Rizal tiba-tiba menukar pistol saya. Kemudian, dia mengambil peluru untuk saya. Saya rasa, Rizal pasti sudah meneka apa yang ibu telah lakukan. Begitulah dia menyelamatkan nyawa saya. Sebelum dia meninggal, Rizal berpesan kepada saya untuk menjaga kamu dengan baik. Jadi, untuk membalas jasanya, karena menyelamatkan nyawa saya mengambil keputusan untuk menyamar sebagai dia. Tetapi saya tidak pernah menjangka perkara akan sampai ke tahap ini. Jadi, sayalah orangnya yang membawa malang kepada suami saya. Saya malah dicabuli oleh abang ipar saya sendiri, dinodai. Dan saya malah mengandung anak abang ipar saya. Nurul, Setiap hari saya mengata hal buruk tentang Zara, tetapi pada akhirnya, saya, Nurul, adalah yang paling menggelikan. Nurul,
Jangan cakap tentang diri sendiri begitu. Apa Abang Ipar? Kamu bukan Adam. Kamu adalah Rizal. Kamu mesti teruskan lakonan ini. Kalau tidak, macam mana aku dan anak dalam kandungan aku? Nah, hadapi dunia. Aku dah buat keputusan. Aku nak cari Zara untuk tebus dosa aku. Jangan pergi, aku tak akan makan. Adam, kau nak pergi mana? Jangan halang aku. Aku nak ke rumah Marshal muda. Nak cari Zara. Kau dah gila ke? Dah terlambat dah sekarang. Apapun kau buat takkan ubah apa-apa. Jangan halang aku. Adam, Marshal dah keluarkan arahan. Kau kena pergi ke selatan dan pimpin askar lawan musuh. Kau berangkat malam ini. Aku tak nak pergi. Adam, ini arahan tentera. Lawan arahan bermakna kau akan dihadapkan ke pasukan tembak. Adam, kau kawan baik aku. Aku tak boleh tengok kau terus buat silap. Walaupun aku terpaksa ikat kau, aku akan pastikan kau naik keretapi ke selatan itu. Pengawal, hantar jeneral ke keretapi. Aku tak nak pergi. Aku tak akan pergi. Apa yang awak tahu? Semuanya. Saya akan suruh orang keluarkan mak awak dari kem tentera. Dia akan ke selatan bersama Adam, awak pun pergilah kemas barang, kamu semua akan berangkat bersama. Mulai sekarang. Saya rasa awak tak akan kembali ke Shanghai lagi. Anakku yang malang, jangan risau. Tak kira betapa susah atau payah. Hidup ini untuk aku. Aku akan besarkan awak dengan baik. Ayah, silakan minum teh. Ya. Teh yang dihidangkan menantu perempuan aku memang lebih manis rasanya. Syukur Encik suka. Kalau aku tak suka menantu perempuan yang baik ini, semalam, kenapa aku nak bersusah payah ikut main lakonan si jahat tuh? Jadi Encik tahu dari awal lagi? Di seluruh Shanghai, tiada apa-apa yang boleh lari daripada aku, Badri. Janganlah risau, Zara. Orang-orang jahat itu telah dibuang ke dalam sungai sebagai makanan ikan. Aku dengan si kecil itu takkan biarkan seorang pun yang sakiti kamu terlepas. Aku ingatkan selama ini semuanya idea sayang. Aku ingatkan awak tak tahu. Aku rasa sangat bersalah kerana tipu awak ayah. Tapi, awak dah tahu tentang masa silam aku. Kenapa awak masih setuju nak terima aku masuk keluarga? Mari Zara, duduklah. Zara, aku Badri cuma lelaki kasar. Dulu aku seorang samseng besar, asyik masuk dan keluar penjara. Anak aku cuma samseng kecil. Cakap, hak apa kami berdua ada untuk pandang rendah latar belakang orang lain? Lagipun, aku tahu awak dipaksa. Awak terdampar di kedai bunga mekar. Untuk lindungi marwah awak digantung 7 hari 7 malam. Awak tak pernah mengalah. Itulah wirawanita sejati. Aku Badri kagum akan itu. Keluarga aku berjuang naik dengan senjata. Hanya wirawanita macam awak layak jadi istri anak aku. Hanya awak boleh jaga benteng. Untuk si kecil itu, supaya dia tak risau di medan perang. Lagipun si kecil itu perlukan tangan yang tegas. Kalau istrinya tak tegas, dia takkan boleh kawal dia. Ayah cakap banyak sangat. Apa? Aku bapa awak. Aku nak cakap apa pun boleh tentang awak. Apa? Awak bapa aku ke sekarang? Nama awak sangat sesuai dengan awak. Diterima masuk ke keluarga Haris, awan telah cerah, akhirnya aku nampak bulan. Lapor. Marshal tua, Marshal. General Wilson lari dari tugas dalam perarakan ke selatan. Lokasinya sekarang tidak diketahui. Apa? Sayang, kata orang Adam dah jadi deserter. Macam mana dia boleh tiba-tiba ke selatan? Sayalah yang arahkan dia dipindah malam tadi. Saya ingat, kalau dia ke selatan, awak tak perlu jumpa dia dan jadi sedih. Tapi saya tak sangka dia akan jadi begitu melulu. Adam nih, semakin lama semakin teruk perangainya. Dulu saya fikir, walaupun dia tak setia, sekurang-kurangnya,
dia seorang wira di medan perang. Tak sangka dia seorang pengecut. Sayang, awak rasa. Adam jadi deserter sebab dia takut mati? Bukan ke? Saya rasa dia lari sebab awak. Kalau tak ada apa-apa hal, dia pasti akan kembali. Sayang, jangan bergurau pasal nih. Mana boleh jadi? Sayang, dalam hal ini, saya rasa awak kena percaya gerak hati saya. Lieutenant, Ya, Tuan. suruh seluruh pasukan berjaga-jaga. Adam mungkin dah balik ke bandar. Ya, Tuan. Satu lagi, mulai sekarang, bila Puan keluar, mesti ada pengawal teman. Ya, Tuan. Jangan risau, Zara. Saya tak akan biarkan Adam sentuh awak walau sehelai rambut pun. Sayang, awak overfikirlah. Adam dah buat saya sangat sakit hati. Kenapa dia nak jadi deserter sebab saya? Rizal, boleh pinjam rokok? Pergi mampus! Saya pasti akan cari awak. Sayang, hari ini aku ada banyak kerja nak selesaikan. Aku akan balik lewat. Jangan tunggu aku untuk makan malam. Aku taklah sangat lapar. Semestinya, aku akan tunggu kau. Sebentar lagi, aku nak pergi ke pasar, beli makanan kegemaran kau. Malam ni, aku nak masak makanan istimewa untuk kau. Bertuahnya aku. Jangan jerit. Kalau kau tak jerit, aku lepaskan kau. Oke? Awak tahu saya Adam, bukan Rizal. Sejak bila? Sejak hari awak bawa saya keluar dari kedai bunga mekar, saya dah tahu. Kalau begitu, kenapa awak masih kahwin dengan Imran? Awak tidur dengan Nurul, dan awak tanya saya begitu? Lepaskan saya. Saya tiada pilihan. Rizal mati dalam pertempuran menyelamatkan saya. Sebelum dia mati, dia amanahkan Nurul kepada jagaan saya. Saya kena tunaikan permintaannya. Lepaskan saya. Menjaga Nurul. Perlukah awak tidur dengannya? Perlukah awak buang saya ke pondok kayu? Bila saya terperangkap dalam api, perlukah awak tinggalkan saya untuk mati? Perlukah awak paksa saya beri dia darah saya? Dan kemudian panggil ia kotor? Adam, awak boleh tipu diri sendiri, tapi awak tak boleh tipu orang lain. Zara, saya salah. Awak dah lupa semua ikrar yang kita buat bersama? Saya sayang awak. Kau asyik cakap kau cintakan aku. Bila aku di kedai bunga mekar, terpaksa tanggung malu tak sudah-sudah, kau buat apa? Bila Azim culik aku, Mas Satu, kau buat apa? Kau sibuk berlakon sebagai Rizal yang baik, bermesra dengan Nurul. Kalau bukan kerana Imran, aku takkan ada peluang untuk berdiri di sini. Baik, memandangkan kau kata kau cintakan aku akan tunjukkan bukti cinta kau. Parut-parut ini, sebahagiannya dapat dari kedai bunga mekar. Sebahagian dapat dari keluarga Wilson. Semuanya terjadi di depan mata kau, Adam. Dan kau berani nak kata kau cintakan aku? Siapa bagi hak kau nak cakap kau cintakan aku? Aku salah. Aku sanggup jadi pembelot, sanggup dihukum bunuh, semata-mata nak balik untuk kau. Bagi aku satu peluang lagi, boleh? Bagi kita satu peluang lagi, boleh? Mari kita pergi ke tempat yang tiada orang lain. Kita mulakan semula. Apa kata kau? Tidak, sekarang ini
Hati aku hanya untuk Imran, bukan kau. Marshal, Perkara buruk dah berlaku. Jangan panik. Apa dia? Cakaplah. Puan hilang. Adam, kau pun datang juga. Berangkat cari Puan. ya. Dalam hati aku hanya ada Imran, bukan kau. Kau cintakan dia. Macam mana kau boleh cintakan dia? Tapi dia menghormati aku, dia jaga aku. Dia boleh berikan aku keikhlasan yang kau tak boleh berikan. Jadi, kenapa aku tak boleh cintakan dia? Biar aku beritahu kau. Sayang, aku dah agak yang kau akan balik. Dia tak lama lagi akan sedar yang aku hilang. Aku nasihatkan kau untuk berhenti sebelum terlambat. Jaga langkah kau. Aku larang kau panggil dia sayang. Dia pencuri yang curi cinta orang lain. Kau dah ditipu oleh dia. Sedarlah, sedarlah. Adam, kau dah gila. Lepaskan aku. Tak mungkin. Maaf, Sarah. Aku akan buat kau nampak dengan jelas perasaan kau sendiri. Kamu berdua, pergi ke sana. Kamu berdua, pergi ke sana. Zara, Cher, tunggu saya. Pergi. Ya. Kamu yang dengan kereta itu. Tunggu. Marshal, kami jumpa pengawal yang mengiringi isteri Tuan. Bawa saya jumpa mereka. Sayang, saya di sini. Di sini. Di mana istri saya? Kami diserang hendap. Iya. Nampaknya mereka bawa dia pergi. Marshal, Tuan. Tepat sebelum saya pengsan sepenuhnya, saya nampak samar-samar. Penyerang itu masukkan dia ke dalam guni dan naikkan dia ke atas kereta. Apa kamu cakap? Dia tuh. Cepat. Kita berpatah balik sekarang juga. Lelaki dengan kereta itu ialah Adam. Ya, Tuan? Kau free malam nih, bro? Kita cari tempat lepak minum. Yom. Kita nak keluar dari bandar nih. Lepas kita keluar, aku akan bawa kau naik kereta. Kita nak pergi ke satu tempat yang khusus untuk kita aja. Syurga kecil kita sendiri. Adam, akhirnya aku jumpa kau. Nurul, kau buat apa kat sini? Bukannya kau ikut tentera ke selatan? Kau nih Panglima Division, tapi kau lari tugas. Macam mana aku nak ikut tentera ke selatan? Adam, hentikanlah nih. Kalau tak ada kau, macam mana aku dengan bayi ini nak hidup? Baliklah ke tentera, Haziq kata. Kalau kau balik diam-diam dan ikut pasukan ke selatan,
Dia akan tutup case kau lari tuh. Aku tak nak balik. Aku ada hal nak selesaikan. 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 Hal apa yang kau nak selesaikan? Kau balik ke Shanghai nih. Cuma nak dapatkan balik Zara, kan? Dia dah jadi istri jenderal sekarang. Kau tak boleh lawan dengan dia. Adam, sedarlah sikit. Ke tepi. Karung nih, kenapa dia bergerak-gerak? Adam, ada apa dalam nih? Jangan hiraukan. Lepaskan aku. Zara. Awak bukan sahaja meninggalkan aku dan anak kita yang belum lahir, malah awak jadi pembelot. Awak juga culik Zara. Kalau Marshall tahu, dia akan suruh tembak awak. Tanpa Zara, aku pun tak nak hidup juga. Gila kau. Kau memang gila. Aku memang gila. Sebab itu aku putuskan untuk menyamar sebagai Rizal untuk jaga awak. Kalau tak, haya. Zara dan aku takkan jadi macam ni. Nurul, tolong alih. Aku nak pergi dengan Zara ke satu tempat yang tak ada orang boleh cari kita dan mulakan semua dari awal. Awak tak dibenarkan pergi. Awak kena tanggung jawab terhadap aku. Ini wasiat terakhir Rizal. Dia selamatkan awak. Cukup. Aku dah balas budi Rizal dan awak lebih daripada cukup. Sekarang, aku hanya hidup untuk diri sendiri. Adam, awak tak dibenarkan pergi. Perut aku sakit sangat. Adam, tolong aku. Tolong aku dan bayi ini. Cepat. Tolonglah. Kau gila ke? Ini 2 nyawa yang kita bincangkan. Dia mengandung anak kau. Macam mana kau boleh berdiri saja dan buat tak tahu? Adam. Zara, untuk kau, aku tak peduli apa-apa pun. Zara? Sayang. Pergi mampus. Kau dah mati. Maaf, sayang. Aku terlambat. Sayang. Kau tepat pada masanya. Tak ada masa untuk bercakap. Tolong dia. Dia mengandung. Lettenan, bawa dia jumpa dokter. Sekarang. Ya, Tuan. Adam, kau dah mati. Tumbukan ini, kerana kau buat Zara menderita. Tumbukan ini kerana kau dapatkan wanita yang aku cintai, tapi kau tak hargai dia. Tumbukan ini, kerana kau berani culik dia. Dulu, demi Zara, aku lepaskan kau. Hari ini, kau mesti mati. Berhenti. Jangan gaduh lagi. Korang berdua dah cedera. Kau masih kisahkan aku, kan? Kau cedera tangan kau. Tak berbaloi. Kau ini Marshall, seorang wira. Kau kena jaga diri. Supaya kau boleh pergi berperang lawan musuh dan pertahankan negara kita. Terima kasih atas perhatian, sayang. God, aku akan ingat tuh.
Kau betul-betul tak sayang aku lagi. Saya beritahu awak buat kali terakhir. Saya tak sayang awak lagi. Dulu, saya harap awak pulang dengan selamat. Sekarang, apa yang saya harapkan ialah awak mati di medan perang. Sekurang-kurangnya begitu. Hati saya penuh dengan cita-cita. Saya bersemangat dan yakin. Saya kagum dengan wira muda dan bakat mereka. Bukan macam ini. Awak menakutkan saya sekarang. Awak orang asing. Seorang lelaki yang keji dan mementingkan diri sendiri. Sayang. Jom, kita pergi. Saya akan balut luka awak. Lelaki macam itu, biarkan saja dia uruskan dirinya sendiri. Tidak. Tidak. Baiklah sayang. Terima kasih, sayangku. Sayang, awak tahu tak? Masa Adam bawa aku pergi tadi? Apa yang aku pikirkan? Mesti awak rasa takut sangat. Aku tak berguna langsung. Aku hampir-hampir lepaskan dia lari. Aku memang takut. Tapi yang aku takutkan ialah tak dapat jumpa awak lagi. Aku takut yang dari saat itu, kita akan berjauhan buat selamanya. Sayang, selepas dugaan ini, akhirnya aku pasti. Aku dah jatuh cinta sangat-sangat dengan awak. Aku cuma nak bersama awak hingga tua nanti. Dalam hidup ini, kita tak akan berpisah. Sayangku. Aku, Imran, bersumpah kepada langit. Dalam hidup ini, aku tak akan sekali-kali mengecewakan awak. Jika tidak, biarlah aku terkoyak rabak di medan perang. Jangan cakap begitu, sayang. Komander, ada laporan penting. Apa lagi nih? Garis depan dalam krisis. Apa? Aku tak pernah bayangkan garisan depan runtuh secepat itu. Tanpa bantuan tambahan, mereka takkan bertahan seminggu. Sayang, negara kita dalam bahaya. Aku tak boleh duduk diam di rumah dan jadi pengecut yang tak berbuat apa-apa. Cuma, aku baru sahaja berjanji padamu. Kita tak akan berpisah. Cukup, jangan cakap lagi. Aku faham. Pergilah dengan restuku. Tak kira berapa lama kau pergi, aku akan sentiasa pasang pelita untukmu. Menanti kepulanganmu. Kekasihku, aku akan kembali dengan berita dunia yang aman damai. Bergerak. Ya, Tuan. Aku akan menanti kepulanganmu yang penuh kemenangan. Zara.
Zara, Nurul, Ke tepi. Zara. Puan, saya tak berniat nak buat apa-apa. Saya datang untuk minta maaf. biar dia masuk. Saya tahu Puan yang hantar saya ke hospital. Kalau tak, nyawa saya pasti dah tak ada. Tapi, anak saya. Tetap tak terselamat. Puan, dulu saya salahkan Puan, sangka Puan goda suami saya. Sebab tu saya buat susah Puan. Saya silap. Saya betul-betul silap. Saya dah lama. Tak peduli semua tu. Puan pun dah banyak menderita. Jaga diri baik-baik. Saya datang, bukan saja nak ucap terima kasih dan minta maaf, tapi juga sebab ada orang suruh saya. Sampaikan sesuatu pada Puan. Istri Martial, apabila kamu membaca surat ini, aku sudah pun mendaftar semula sebagai seorang askar biasa dan berdiri di medan perang melawan penceroboh asing. Setelah mendengar kata-katamu pada hari itu, akhirnya aku tersedar. Aku sedar bahwa sepanjang tempoh ini, semua yang telah aku lakukan sangat tidak masuk akal. Puan, aku Adam telah mengecewakanmu. Aku benar-benar sedar bahwa apapun yang aku lakukan, aku tidak dapat membetulkan kesalahanku. Oleh itu, aku telah memilih untuk berkhidmat kepada negara, sehingga aku gugur di medan perang. Aku berharap pada hari-hari mendatang, kamu dapat hidup di tanah yang aman. Dan aku juga berharap bahwa apabila kamu teringat kembali akan Adam, kamu dapat melupakan seketika kekejian dan keburukannya. Selamat tinggal. Kalau dah tahu akhirnya begini, mengapa mulakan langkah ini dari awal? Kita menang! Tentera dah balik! Kemenangan! Kita menang! Cintaku, aku dah balik. Sayang, Puan, aku tepati janji aku. apa nih? Adam korbankan dirinya. Di medan perang, dia selamatkan nyawa aku. Sayang, kali ini, dunia ni dah aman sebenarnya. Dah. Semua orang boleh hidup di tanah yang aman sekarang.